Assalamualaikum, Prof. Saleh Yaakob. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Izzuddin. Saya ada satu soalan. Bolehkan terangkan pasal Raja Sargon? Kerana ada yang mengkaitkan Raja Sargon dengan Kontullah. Okey. Prof, untuk makluman Prof, adik ini adalah pemegang kad OKU. Subhanallah. Soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya Asmadi daripada Kelantan. Pertamanya, semua kita sekarang ni berada di bumi Melaka. Okey. Prof bercerita tentang kehebatan Melaka, sejarah Melaka, tamadun Melaka, kesultanan Melaka. Tapi hari ini ia bagaikan tidak ada rantaian yang putus. Di manakah Kesultanan Melaka itu dan ke manakah menghilangnya Kesultanan Melaka dan kehebatan bangsa Melaka dan Melayu Melaka itu sendiri? Itu soalan saya. Okey, soalan pertama, siapakah Raja Sargon? Jika kita dapati bahawa dalam history ataupun buku-buku sejarah kuno yang ditulis oleh Western scholars, ahli-ahli sejarah ilmuwan barat, dia meletakkan Raja Sargon itu sekitar 2500 BCE sehingga 2300 BCE. Angka BCE itu angka menurun. Jadi mereka mengatakan Raja Sargon ini merupakan Raja Akkadi yang pertama. Tapi sebenarnya saya tahu ianya tidak benar. Kerana raja yang pertama ni mesti muncul daripada kapal Nabi Nuh AS itu. Dan kita maklum, mereka yang naik di atas kapal Nabi Nuh itu adalah raja-raja, orang besar, bukannya orang kampung. Sebab itu 90 orang itu bila redanya banjir besar itu ketika Nuh berumur 950 tahun, umur Nabi Nuh AS. Ketika berlakunya banjir besar, umurnya adalah 600 tahun. Jadi selepas banjir besar, umur Nuh 350 tahun. Maksudnya Nabi Nuh AS pernah hidup selepas banjir besar 350 tahun. Dan dia telah menyaksikan berbagai-bagai kingdom, pentadbiran. Kerana Sam bin Nuh itu melahirkan 5 anak. Cucu dia daripada anak Sam bin Nuh, Ashur, Elam, Arfakhshad, Lawit atau Lut dan Aram itu merupakan raja-raja. Dan kisah Nabi Nuh ini dengan banjir besar sekitar 5000 BCE atau kita kata 4800 BCE. Ya, maksudnya di sini sesudah banjir besar sudah ada kingdom. Sebab tu kita dapati Assyria kingdom berasal daripada anak cucu Nabi Nuh yang pertama daripada Sam bin Nuh itu Ashur. Tapi kita dapati dalam buku yang ditulis oleh Western scholars bahawasanya kingdom yang pertama kerajaan Akkadi itu adalah Raja Sargon sekitar 2500 BCE sehingga 2300 BCE. Amat malang sekali kerana kita telah ditipu. Kebanyakan penulisan Western scholars cuba menutupi alam nabi-nabi. Jadi mereka mencipta naratif mereka sendiri. Sebenarnya dia kata Akkadi itu adalah bangsa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang Ur. Di dulu sesudah banjir besar terdapat wilayah-wilayah kecil yang muncul di Iraq seperti Ur, Uruk, Lagas, Syurupa. Kawasan-kawasan itu mempunyai pengaruh, mempunyai kingdom ataupun kawasan-kawasan kabilah, kota-kota kabilah. Jadi perkataan Akkadi itu, bahasa Akkadi itu merupakan bahasa Arab. Bahasa Arab, dialek bahasa Arab. Bahasa Arab fusah mengikut kajian saya muncul daripada awal lagi. Dan Nabi Nuh alaihissalam lah penyambung daripada Nabi sebelum itu dan Nabi setelah itu. Nabi Nuh hidup saya sebut dua alam semua orang marah. Saya sebut Nabi Nuh hidup dua alam semua orang marah. Apalah Prof Solehah ni? Dua alam, iyalah betul lah, alam dunia dan alam kubur. Ada yang mengatakan. Saya menamakan ia dua alam kerana Nabi Nuh hidup sebelum banjir besar. Alam sebelum banjir besar amat berbeza dengan alam sesudah banjir besar. Kenapa saya berkata begitu? Kerana alam daripada sebelum banjir besar sehingga ke zaman Nabi Adam AS alamnya lain. Setakat ini kita dapati daripada bukti Journal of Life of Science bahawasanya the first Homo sapiens setakat ini adalah 86,000. Kita kena pegang data ekologi untuk mengetahui the first human being.
Homo sapien bagi saya itulah ta'rif Adam alaihissalam. Kerana istilah saintifik menyebut the first Homo sapien ini the first man, the wise man. Jadi dalam Quran disebut Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Back kepada cerita Sargon tadi, sebenarnya raja itu hanya ciptaan. Ciptaan barat. Mustahil hanya wujud 2500. Sedangkan baja besar Nabi Nuh 5000 atau 4800 BCE. Sebelum itu sudah ada raja-raja, tapi telah ditutupi oleh penulis-penulis Western scholars. Bermaksud mereka ingin menutupi alam anbiya dan mencipta watak Raja Sargon ini sebagai raja yang menyembah banyak berhala, menyembah banyak Tuhan, politis. Padahal mereka tidak tahu bagaimana mereka tahu itu politis. Mereka kata, oh ada sebut dalam batu bersurat Assyria. Dia menjemur, dia kata mereka itu percaya pada Tuhan-Tuhan, Sami', Basir, Qadir. Dia kata itu Tuhan-Tuhan. Kita mengenali itu nama Tuhan, nama-nama Tuhan. Sudah ada dalam batu bersurat Assyria menceritakan tentang Asmaul Husna. Tetapi disebabkan orang Islam tidak evolve dalam kajian batu bersurat kuno, maka kita menyediakan ruang yang cukup luas kepada bukan Islam. Jadi mereka mentafsirkan apa yang tertulis di atas batu bersurat berdasarkan kepada kefahaman mereka. Kita tak boleh salahkan mereka. Justru mereka mengatakan Nabi kingdom dahulu adalah politis. Berdasarkan kepada nama-nama dalam batu bersurat itu tulis nama ilah banyak. Memang itu ada, tetapi tidak semua. Jadi perkataan Sami', Basir, Qadir, semua itu adalah sifat Tuhan, tetapi mereka tidak mentafsirkan sebagai sifat Tuhan. Kemudian datang pengkaji-pengkaji Islam menerima saja tanpa memberi tamparan dan kritikan terhadap pandangan itu. Justru jawapan saya bahawasanya Sargon itu memang adalah ciptaan barat. Adalah ciptaan barat meletakkan nama Raja Sargon. Di batu bersurat kuno tidak ada huruf vowel. Mereka hanya tulis huruf konsonan. Bagaimana mereka boleh baca itu Sargon? Bagaimana mereka boleh baca itu Syal Mansur? Bagaimana mereka boleh baca itu mengatakan Palestin? Ada teknik dia sebab mereka tidak ada huruf vowel. Ini disebut alphabet terhadap batu bersurat kuno di Mesopotamia. Berdasarkan pada soalan yang kedua, di mana Melaka? Kenapa Melaka dulu hebat, tapi sekarang kenapa tidak hebat? Sebenarnya Melaka masih hebat. Sebab itu kita perlu mengembalikan semula kehebatan itu dengan program-program yang begini. Tetapi di mana Melaka? Ia telah ditutup dengan pemikiran penjajah. Sepatutnya dipertahankan. Dan kena ingat ya, bumi kita ini menerima iklim panas lembab. Apabila panas lembab, dia tidak bangunan-bangunan yang dibina tidak tahan lama. Dia tidak seperti di negara Arab, di negara Eropah. Mereka sejuk, panas sejuk. Bangunan-bangunan yang dibina adalah dalam bentuk kayu. Saya masih ingat ya, apabila seorang pedagang daripada China singgah ke Palembang. Pada ketika itu dia kata, aku perhatikan rumah maharaja saja dibina daripada batu bata. Adapun rakyat jelata, rumah menteri dibina daripada kayu. Bermaksud Candi Muara Takus itu tidak dibina ketika kerajaan Sriwijaya. Jawapan saya kepada soalan tuan tadi, bahawasanya kita ada tetapi bangunan kita tidak dapat pertahankan disebabkan iklim kepada kita. Iklim yang wujud di negara kita panas lembab. Jadi panas lembab dia tidak mengekalkan kepada keaslian kayu itu. Jadi apa yang perlu kita buat pengerusi? Kita perlu bina balik jati diri dengan mencipta seperti apa yang dilakukan oleh kerajaan Melaka ini, membina semula rumahan tuah 5 bersaudara itu. Baik, sedikit Prof, pertanyaan sedikit saja. Apakah waris Kesultanan Melaka itu benar-benar wujud, masih ada di Malaysia atau di luar negara? Waris Kesultanan Melaka masih wujud. Waris itu seperti bahasa dan manusia tidak dapat dipisahkan. Macam mana anda ingin mengetahui wujudnya silsilah itu? Wujudnya bahasa itu. Sekiranya bahasa Melayu Melaka itu masih wujud pada hari ini, maka warisnya masih wujud. Bagaimana nak cari? Kita pakat cari. Itu saja. Terima kasih.